Okey. Kita pergi kepada soalan daripada Hasliza Talib. Assalamualaikum Tuan, seperti yang kita maklum, duit pampasan daripada takaful bukanlah pemilikan sempurna pencarum. Bagaimana pencarum boleh memberikan hibah wang pampasan kepada pihak lain sedangkan wang pampasan tersebut adalah hasil daripada sumbangan pencarum lain selepas kematian pencarum? Silakan Tuan. Okey, ni soalan tahap tinggi sikit ni. Dia istilah yang digunakan dalam takaful, dia guna istilah peserta takaful. Yalah, pencarum tu betul jugalah maknanya pencarum, tapi istilah yang lebih tepat ialah dia guna peserta. Sebenarnya duit pampasan itu peserta tadi, sebab bukan, contohnya pampasan 500,000 sedangkan dia hanya bayar mungkin 200 bulan, tak sampai pun 500,000. So bukan duit peserta tersebut, tapi kita tak boleh kata itu bukan pemilikan sempurna. Dia sebenarnya kita perlu faham takaful ni adalah suatu perjanjian di antara peserta-peserta takaful. Kita semua ni contohnya peserta takaful, kita berjanji sesama kita sekiranya berlaku musibah di antara kita, maka kita akan gunakan duit yang kita tabarruk tadi, duit yang kita carum tadi, duit yang kita bayar tadi kepada kita sesama kita, berjanji sesama kita, dan dia ada dua akad. Satu perjanjian sesama peserta takaful, satu lagi akad wakalah. Kita melantik syarikat pengendali takaful untuk menguruskan duit kita. So syarikat pengendali takaful tu bukan duit dia pun, duit kita, tapi dia tukang urus pun berjanji melalui polisi takaful tu berapa persen masuk kepada akaun kita, berapa persen masuk kepada akaun bersama. So akaun bersama tu sudah pun adanya perjanjian yang mana perjanjian itu mengikat semua peserta takaful. So perjanjian itulah yang dikatakan menimbulkan suatu hak. Hak itulah yang dikatakan dalam mazhab Maliki sebagai mal. Mal ini, takrifan malnya termasuk apa-apa yang seseorang itu berhak walaupun dia belum dapat, tapi hak itu sudah berwujud. Hak untuk mendapat pampasan sekiranya berlaku musibah kepada diri dia seperti mati itu satu musibah kepada peserta takaful, maka mengikut perjanjian sesama peserta takaful yang di-endorse oleh syarikat pengendali takaful yang kita lantik dia, maka peserta tadi dia berhak terhadap menggunakan duit yang dalam tabung tadi untuk memampas keluarga dia lah, memampas orang yang dia namakan lah. Mana kalau lah dia tak namakan siapa-siapa, jatuh maka pentadbir wasi itu akan menguruskan. Kalau dia lantik penerima hibah, maka hak pampasan takaful tadi diberi kepada penerima hibah. Maka sebenarnya dia bukan kita tak boleh kata dia bukan milik sempurna, sebab dia sudah pun ada satu perjanjian yang menimbulkan hak untuk dia menerima pampasan daripada wang terkumpul tadi. Maka dia boleh dikatakan milik dia jugalah. Kalau berlaku pampasan, maka duit itu adalah milik aku. Tapi kalau tak berlaku apa-apa musibah, duit itu adalah kepada peserta lain yang menerima musibah. Itu yang kita janjikan. So perjanjian untuk saling takaful tadi, saling bantu-membantu tadi, saling tolong-menolong tadi, perjanjian itu adalah mewujudkan suatu hak. Hak itulah yang ditakrifkan dalam mazhab Hanafi sebagai mal, al-mal. Mal itu adalah harta yang kita ada dan hak yang kita ada. Walaupun hak itu belum lagi membuahkan manfaat, sebab hak itu untuk dapat musibah, berdoa untuk dapat musibah sebab nak bagi 500,000 dekat isteri, itu tak betul. Isteri yang banyak berdoa pula kan, jenuh pula. Itu dah jadi konsep lain. Konsepnya ialah sama-sama saling melindungi sesama peserta takaful dengan sama-sama bersetuju bahawasanya duit yang kita tabarruk tadi, tabarruk tu kita dah dermakan, sekiranya kita tak terima musibah, maka kita bersyukur kerana duit kita tadi dibantu kawan-kawan kita. So kita bersyukur lah, jangan pula 10 tahun dah bayar takaful, satu pun masuk hospital bentak aku jadi rasa rugi pula bayar takaful. So kita tak boleh rasa rugi, kita
kita rasa kita telah membantu peserta-peserta lain. So duit dalam akaun bersama tadi, bagi saya tidak tepat kalau kita kata itu bukan milik utama kita. Kita lebih tepat untuk kita katakan dia juga adalah milik kita secara hak kita. Cumanya kita belum lagi terima sebab musibah itu belum berlaku. Malapetaka itu jatuh kepada salah seorang, jatuh kepada peserta-peserta kita, maka dibenarkan pengendali takaful mengambil wang yang terkumpul tadi untuk memampas peserta-peserta yang lain. So kurang tepat kalau kata bukan isu milik utam ni, isu dia ialah hak yang sudah mewujud hasil daripada perjanjian. So itu hak tu adalah kita berhak, maka dia syariah compliant lah jadi pemberian tu. So dia berlaku secara betul lah maknanya, bukannya isu milik utam tadi. Kita tak boleh nak keluarkan, memang kita tak boleh keluarkan sebab musibah tak ada pada kita. Sedangkan kita dah bagi dah sebenarnya. Jadi dia kena lihat dari aspek perjanjian tadi yang menghasilkan hak, dan hak itulah yang kita hibahkan. Kalau kita hibah, dia takaful ni ada 3 sebenarnya. Kita boleh lantik wasi, kita boleh hibah, dan satu lagi kita boleh absolute assignment, kita boleh serah hak polisi kita tadi kepada penerima serah hak, sama ada syarikat amanah ataupun cara pula. Tapi yang pentingnya apa yang kita hibahkan. Kalau hibah tadi, kita hibahkan hak manfaat takaful yang mana hak itu sudah pun ada pada kita dan kita berhak mendapat apabila kita terima musibah, sebab itulah perjanjian. Begitu je. So itu yang perlu kita faham. Kita menghibahkan hak manfaat yang sudah pun dijanjikan sesama peserta. Saya ingat itu penjelasan di sinilah, wallah alam.